Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah izin untuk kita bertemu pada malam ini. Dan mudah-mudahan kita dalam keadaan yang baik dari segi kesejahteraan jiwa, hidup kita, kesihatan jasmani kita. Itu antara doa-doa yang kita kena kerap utarakan pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan barakah. Dan saya juga minta maaf kalau malam ni saya sebut tajuk yang salah. Rasa macam akan salah ni, sebab saya bersedia datang pada malam ini untuk tajuk Salman Al-Farisi. Tapi saya baru teringat ini masjid ini yang lepas sesi kuliah saya tak ada. Saya pun dah tak ingat kenapa saya tak ada di sini. Sepatutnya malam ini adalah Abdullah ibn Mas'ud lah. Cuma kerana saya dah sedia dengan tajuk Salman Al-Farisi, saya lompat ke situ dulu. InsyaAllah kuliah akan datang kita cover semula dengan tajuk Abdullah ibn Mas'ud. Malam ini kita akan bersama dengan kisah sahabat yang paling eksotik kot. Itu kot kita punya yang saya terfikir perkataannya mengenai sahabat ini. Sahabat yang paling eksotik, yang paling unik ceritanya dalam kalangan ratusan sahabat lain yang kita kenal. Dan Salman Al-Farisi, daripada namanya saja pun kita dah tahu untuk berkenalan dengan mana-mana sahabat yang hujung namanya itu merujuk kepada satu kota yang jauh daripada tanah air tempat tinggal para sahabat yang lain. Itu pun sudah memberi maksud bahawa ini bukan calang-calang keturunan, ini bukan calang-calang cerita. Ini kisah seorang sahabat yang hidup bersama dengan sahabat yang lain, memeluk Islam sebagaimana sahabat yang lain. Dan dia berasal daripada Parsi. Bukan saja wilayah Parsi, tetapi daripada keturunan orang Parsi, hidup sebagaimana hidupnya orang Parsi, bergaul sebagaimana bergaulnya orang-orang Parsi, dan dia berbahasa Parsi, berbudaya Parsi. Ini adalah Salman Al-Farisi. Mungkin kita kenal nama sahabat yang seorang lagi yang juga popular, di mana hujung namanya adalah Ar-Rumi, Suhaib Ar-Rumi. Tapi Suhaib Ar-Rumi dia bukan orang Rom, supaya kita tak salah faham. Suhaib Ar-Rumi walaupun hujungnya Ar-Rumi merujuk kepada Rom, bukan kerana Suhaib itu keturunan Rom, berbudaya Rom, berasal daripada Rom, bukan. Dia orang Arab Suhaib ni, cuma dia pernah bekerja di Rom. Gelaran itu diberikan kerana Suhaib adalah adapt sedikit sebanyak pengalaman bekerja di Rom itu. Dan dia seorang hamba di Mekah yang membebaskan dirinya sendiri. Maka Suhaib Ar-Rumi, ia memang eksotik juga namanya Ar-Rumi, tetapi dia tidak sebagaimana Salman yang kita nak ceritakan pada malam ini. Ini adalah satu-satunya cerita yang kita tahu mengenai ratusan orang sahabat yang lain tu. Kalau kita bandingkan, ini satu-satunya cerita pengembaraan mencari hidayah yang paling mencabar sekali. Salman Al-Farisi adalah seorang anak kecil yang dilahirkan oleh kedua ibu bapa yang merupakan seorang yang berpangkat ataupun berkasta tinggi di Parsi. Kalau dalam hadis yang panjang ini dinamakan ayahnya adalah Duhqanul Qaryah. Ayah kepada Salman daripada Parsi ni adalah seorang ketua kampung. Itu bahasa terjemahannya lah. Tapi dari segi konteks zaman itu, Duhqanul Qaryah ini memang bermaksud macam governor, macam menteri besar di Parsi. Itu adalah ayah kepada Salman Al-Farisi. Dan ayahnya juga diceritakan adalah seorang penjaga api Majusi. Kalau kita nak berkenalan sedikit dengan agama Majusi ataupun nama lain dalam Inggerisnya, kalau kita search bahasa Inggeris, kita tak jumpa Majusi, kita akan jumpa Zoroastrian. Dan Zoroastrian ni adalah satu agama
yang bukan sembah api, tapi api itu adalah lambang Tuhan mereka. Mereka percaya dunia ini ada dua Tuhan, Tuhan kegelapan dan Tuhan cahaya. Maka api itu adalah lambang cahaya. Kalau api itu terpadam, maka cahaya akan pudar, cahaya akan kusam, hilang di bumi ini. Maka yang akan menang adalah Tuhan kegelapan. Ini adalah antara asas keimanan seorang Zoroastrian ataupun seorang Majusi. Maka bila kita kata ayah kepada Salman, sudahlah dia merupakan menteri besar di dalam kota Parsi, ayahnya juga merupakan penjaga api Majusi yang melambangkan simbol utama agama Majusi, agama Zoroastrian, baik zaman itu sampailah zaman sekarang, adalah api. Api itu tak boleh terpadam. Kalau tuan-tuan baca sedikit tentang Zoroastrian ni, macam mana dia buka kuil-kuil yang jauh daripada tanah Iran, tanah Parsi, mereka akan sewa chartered flight untuk bawa api itu pergi ke kuil-kuil yang dibuka di luar daripada wilayah mereka, untuk melambangkan pentingnya jaga api ini. Dan itu adalah tugas bapa kepada Salman. Kenapa kena cerita benda tu? Untuk kita tahu inilah latar belakang Salman. Dia bukan anak orang biasa. Dia anak seorang bangsawan di Parsi, seorang ulama agama Majusi, dan seorang penjaga api. Sebab itu hadis yang menceritakan tentang cerita hidup Salman yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas ni bermula dengan dia cerita apa? Kuntu ahabba khalqillahi ilaihi mundu wulidtu. Aku ni adalah anak emas ayah aku. Ayah aku tuhbasul fatayat. Aku ni akan dikurung dalam rumah macam anak-anak perempuan itu dipingit. Kalau generasi tuan-tuan, anak perempuan tu kan dipingit di rumah. Yang lelaki ni pergi surau, pergi bekerja, perempuan kena pingit dekat rumah. Pingit tu maksudnya apa? Kena kurung bukan kerana nak seksa, kerana nak jaga, kerana sayang. Maka Salman sebut apa? Waktu aku kecil, ayah aku pingit aku di rumah, tak benarkan aku keluar, kerana ayah aku sangat sayang pada aku. Dan kita boleh mengagak, anak seorang ulama Parsi, ulama Majusi ini tentu sekali merupakan pewaris yang paling utama sekali bagi mewarisi keilmuan, bagi mewarisi ketokohan ayahnya tadi. Maka Salman duduk di rumah, tak pernah keluar. Segala-galanya sudah ada dalam singgah sana. Maka Salman ni anak orang kaya. Kita nak ceritakan semua ni sebab apa? Supaya kita faham, apabila orang yang ada segala kenikmatan, segala keperluan itu ada sudah di tangan dia, untuk memilih meninggalkan segala kenikmatan itu bukan satu benda yang mudah. Untuk seorang yang, kalau kita bagi contoh, kalau duduk di rumah itu sudah ada segala-galanya, buat apa keluar rumah? Tak ada sebab untuk kita keluar rumah, kecuali memang ada perkara di luar rumah itu yang lebih baik daripada apa yang ada dalam rumah. Berbeza dengan rumah yang tak ada apa-apa, makanan tak ada, kasih sayang tak ada, aircon tak ada, segala bendanya tak ada, katil tak ada, nak baring tak boleh. Maka anak tu lari keluar daripada rumah. Kenapa? Sebab memang rumah itu sangat menyeksa diri dia. Tapi Salman bukan berasal daripada rumah yang menyeksakan diri dia. Salman berasal daripada rumah yang sangat menikmatkan. Terlalu banyak kenikmatan di rumah Salman. Maka cerita Salman tinggalkan rumah dia. Kenapa? Kerana dia temui sesuatu yang lebih nikmat daripada apa yang ditawarkan dalam rumahnya sendiri. Apa yang berlaku? Satu hari, ayahnya buat pertama kali membenarkan Salman keluar daripada rumah. Kita boleh mengagak umur Salman barangkali awal remaja. Dan Salman keluar buat pertama kali daripada rumahnya. Tuan-tuan nak cerita panjang, boleh baca buku. Saya akan bawa cerita yang pendek sedikit lah, supaya boleh ringkaskan masa kita. Salman buat kali pertama keluar daripada rumahnya. Bila dia keluar rumah, apa yang dia temui? Ringkas cerita, dia temui satu gereja, sebuah gereja Kristian Nasrani di Parsi. Dan Salman bila mendengar gereja itu dengan nyanyiannya, dengan zikir-zikir orang gerejanya, dengan bacaan ratib-ratib kitab orang Kristiannya, menyebabkan Salman jatuh cinta. Dan dia tertanya-tanya, agama apa ni? Sebab selama ni dalam rumah dia hanya dihidangkan dengan agama Majusi, Zoroastrian, yang diajar oleh ayahnya tadi.
Maka Salman tertarik, dikatakan dalam riwayat ini, aku duduk di situ daripada pagi sampailah awal malam, lepas maghrib, sampai tenggelam matahari, barulah dia pulang ke rumah. Dan ayah dia tanya, kamu ke mana? Kita berhenti sekejap dekat situ. Agama Kristian. Agama Kristian ini sinonim dengan kerajaan Empayar Rom. Betul? Empayar Rom sangat sinonim dengan ajaran Kristian. Tapi supaya kita berkenalan sedikit dengan sejarah agama, jangan risau, saya tak main goreng-goreng. Jadi ini cerita betul. Memang salah satu silibus pengajian saya dulu adalah Firaq wa Adyan, belajar tentang agama-agama, baik agama Samawi ataupun agama yang bukan Samawi, agama yang berasal daripada ajaran Tauhid, Nasrani, Yahudi, semuanya kena belajar dulu. Dan ini adalah cerita bagaimana ajaran Kristian rosak zaman demi zaman. Dan apa beza Kristian di Parsi dan Kristian di Rom? Kristian akhirnya telah dirosakkan oleh siri-siri, panggil apa, suntingan, ya, siri-siri pengubah suaian ajaran asal Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya Kristian yang mainstream, Kristian yang arus perdana itu adalah Kristian yang salah, ya. Macam hari ini alhamdulillah di Malaysia, Islam yang rasminya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, alhamdulillah, ya. Islam yang tak rasminya pun ada macam-macam, ya, pecahan dalam agama ni. Syiah pun nak mengaku Islam juga, tapi adakah itu ajaran yang benar? Tidak, ya. Alhamdulillah. Untuk kita bayang, Kristian pada zaman itu terbalik. Yang arus perdananya, yang mainstreamnya adalah Kristian yang palsu, yang rosak. Itu banyak di Rom Barat ataupun Rom Timur lah, Byzantine. Rom yang di Byzantine itu adalah adalah Kristian, ajaran yang salah. Maka Kristian yang sebenar ni dekat mana? Kristian yang sebenar itu yang mengikut ajaran Nabi Isa, iaitu yang mentauhidkan Allah Ta'ala, yang beribadah kepada Allah Ta'ala, tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Kristian itu ada di mana? Di gereja-gereja yang terpencil, gereja-gereja yang di pedalaman. Dan Parsi antara tempat yang memberikan keamanan kepada Kristian yang asli ini. Maka bila Salman keluar rumah dan dia jumpa gereja, ini gereja apa? Ini gereja yang membawa ajaran Nabi Isa yang asal. Supaya kita tak salah faham kenapa dia tertarik dengan ajaran Nasrani. Maka Salman tertarik dengan ajaran Nasrani. Bila dia pulang ke rumah, ayah dia marah dia, apa kamu buat? Rupa-rupanya Salman sebut pada ayah dia, aku temui satu ajaran yang lebih baik daripada ajaran kita. Dan ayah dia sebut apa? Ay bunai, laisa fi dzalika ad-dini khair. Agama itu tidak ada kebaikan padanya. Jangan kamu dekat dengan agama itu, wahai anakku. Tapi Salman, selepas itu apa berlaku? Sebelum ini dia dikurung kerana ayah dia sayang dia. Kali ini ayah dia kurung dia kerana ayah dia tidak suka dengan apa dia buat, dan dia tidak lagi mendapat privilege, kelebihan sebagaimana sebelum ini. Maka Salman dikurung dan diseksa oleh ayahnya sendiri kerana Salman nak ikut ajaran Kristian yang dia temui di gereja di dalam kota Parsi. Apa yang berlaku? Ringkas cerita, Salman berjaya meloloskan diri dia daripada sekatan ayah dia. Tuan-tuan kena bayang, ini bukan cerita tipu ni. Ini bukan cerita dongeng, ini cerita sebenar yang diceritakan sendiri oleh Salman Al-Farisi. Yang bertanya adalah Ibn Abbas. Ibn Abbas ni antara sahabat yang kalau kita baca beberapa cerita sahabat yang lain, yang ceritakan siapa? Yang tukang cari cerita, Ibn Abbas. Ibn Abbas ni popular sebagai seorang sahabat muda yang kerjanya adalah mencari cerita. Dia tukang cari riwayat hadis, cari apa sajalah ilmu pengetahuan, cari cerita asal usul para sahabat yang lain. Ini tugas Ibn Abbas. Dan Ibn Abbas sampaikan kepada cerita-cerita ni, dia ambil sendiri direct daripada Salman Al-Farisi. Ini cerita Salman, ya? Dan ini cerita benar. Salman akhirnya berjaya meloloskan diri dia daripada kepungan, daripada kurungan ayah dia tadi. Salman akhirnya keluar daripada rumah. Cerita ringkasnya macam tu lah. Ada banyaklah cerita yang terperinci dalam hadis ni, agak panjang sebenarnya. Salman loloskan diri dia dan dia bertemu semula dengan kawan-kawan Kristian dia. Dan dia belajar ajaran Kristian, dia belajar agama Kristian sedalam-dalamnya, dan dia berguru dengan seorang guru ini. Dan akhirnya guru tersebut akhirnya meninggal dunia. Ini cerita yang akan berulang-ulang banyak kali dalam kisah hidup Salman.
Salman Al-Farisi paling kurang dalam riwayat ini mengatakan Salman berguru dengan 4 orang guru Kristian secara bergili-gili. Kenapa? Setiap kali dia berguru dengan seorang guru, sampailah bertahun-tahun dengan guru itu, akhirnya guru itu meninggal dunia. Sebab guru-guru ini tua. Maka setiap kali guru Salman meninggal dunia, gurunya akan memberikan nasihat terakhir buat Salman Al-Farisi, aku tidak tahu adakah lagi selepas ini ajaran sebagaimana yang aku bawa kepada kamu, kecuali daripada seorang guru ni, kamu pergi kepada dia. Kerana Salman risau setiap kali gurunya meninggal dunia. Salman bertanya kepada guru dia, siapa lagi nak ajar kepada aku agama ni? Maka gurunya memberikan panduan, kamu pergi kepada sekian-sekian orang, pergi cari dia, jumpa dia, itu adalah guru Kristian yang betul, guru Nasrani. Okay? Dan beralihlah Salman daripada satu guru ke guru yang lain, sehinggalah guru terakhir Salman, guru terakhir Salman apabila dia nak meninggal dunia, mana ni? Apabila guru terakhir Salman nak meninggal dunia, Salman tanya kepada guru dia, innaka ta'lam min amri ma ta'lam. Kamu pun tahu kan, wahai guruku, apakah kisah hidup aku? Aku ni aku larikan diri daripada singgah sana Parsi kerana nak menganut ajaran Kristian ini, ajaran Nasrani yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Dan setiap seorang daripada guru aku tadi meninggal dunia, sehingga engkau adalah guru yang keempat. Falamma hadaratul wafa qultu lahu, apa saya sebut ni, fa ila man tusibi, fa ila man tusibi, kepada siapa engkau nak minta aku pergi? Salman ini seorang yang sangat high standard dalam mencari kebenaran, dan dia sudi korbankan segala-galanya untuk dia mendapatkan nikmat kebenaran tadi. Maka dia minta nasihat daripada guru dia, aku nak pergi ke siapa lepas ni? Wa ma ta'muruni an af'al, kamu nak suruh aku buat apa? Dan aku nak jumpa siapa? Maka gurunya yang nak meninggal dunia, guru terakhir Salman, kerana Salman ini berpindah daripada Parsi, dia jumpa guru pertamanya di Parsi juga, guru keduanya ada di mana? Di Mesir. Guru ketiganya di mana? Di Turki. Guru keempat dan guru terakhirnya ada di Syam, Syria. Ini adalah guru terakhir Salman. Bayangkan Salman dah hijrah banyak kali, dan ini guru terakhir Salman. Maka Salman diberitahu oleh gurunya, ya bunayya, wahai anakku, wallahi, demi Allah, ma a'lamu anna hunaka ahadan minan nas baqi ala dhahril ardi mustamsikan bima kunna alaih. Demi Allah, aku tidak tahu walau seorang pun di luar sana yang masih lagi berpegang dengan agama yang aku ajar kepada kamu ni. Macam saya sebut tadi, agama Nasrani ataupun agama Kristian yang mainstream, yang arus perdana itu, yang popular itu adalah ajaran Nasrani yang telah dirosakkan. Ajaran sebenar Nabi Isa AS, ia sudah sangat minoriti, dan tidak tahu pun siapakah orangnya yang masih berpegang dengan ajaran asal itu. Maka guru terakhir dia beritahu, dia tak kenal dah, dia tak tahu siapa lagi yang berpegang dengan ajaran Nasrani yang asal. Walakinnahu qad adalla zamanun, tapi kamu jangan risau, wahai Salman, kamu jangan risau, kerana menurut apa yang aku tahu daripada kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa AS, telah sampai zamannya, yakhruju fihi bi ardil arabi nabiyyun, telah sampai zamannya, zaman ini telah sampai, akan dibangkitkan seorang nabi daripada tanah Arab. Yub'atsu bi dini Ibrahim, nabi itu akan dibangkitkan dengan ajaran Nabi Ibrahim. Inilah yang saya masukkan sebagai agama samawi, agama daripada langit Allah Ta'ala. Allah telah menurunkan wahyu kepada setiap anbiya ini. Maka mana-mana nabi akan mendapat wahyu daripada Allah Ta'ala, dan setiap nabi inilah yang dinamakan ajaran samawi ini. Agama Nabi Ibrahim adalah ajaran daripada Allah Ta'ala, sama. Ajaran Nabi Isa adalah ajaran daripada Allah Ta'ala. Ajaran para anbiya yang datang daripada Bani Israel pun semua daripada Allah Ta'ala. Dan ini satu rangkaian agama yang sama, mentauhidkan Allah Ta'ala. Maka gurunya beritahu apa? Lepas ni akan ada nabi yang akan dibangkitkan daripada tanah Arab, bawa ajaran Nabi Ibrahim.
Ya. Apa lagi disebut? Thumma yuhajiru min ardihi ila ardin dhati nakhlin baina harratain. Apa kamu perlu buat, wahai Salman? Kamu pergilah berhijrah, pergilah ke satu tanah dhati nakhlin, tanah yang ada banyak pohon tamar, baina harratain, dan tanah itu antara dua harratain ni maksudnya dua lembah yang panas. Kalau pergi ke tanah Haramain, kalau tuan-tuan pergi ke sana, dia ada lembah-lembah yang ada batuan hitam. Bahasa geologinya adalah volcanic rock, batu-batuan hitam. Dan inilah dimaksudkan oleh hadis ni, tempat yang di mana di sana itu ada tanaman kurma yang banyak dan ada lembah-lembah yang panas ataupun lembah yang hitam. Walahu alamatun la takhfa. Dan Nabi ini dia ada tanda-tanda yang tidak tersembunyi. Guru Salman yang terakhir beritahu, Nabi yang kau perlu cari ni dia ada tanda dia. Macam mana nak tahu itu Nabi? Macam zaman sekarang lah kan, macam-macam orang boleh dakwa dia Nabi dan sebagainya. Nabi Melayu, Nabi macam-macam jenis Nabi boleh muncul, semua orang boleh dakwa. Tapi kerana pada zaman itu mereka ataupun umat Nasrani ini dibekalkan dengan wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Isa AS, maka mereka diberitahu apakah tanda Nabi yang benar tu. Sebab semua orang boleh cakap dia Nabi, apa tandanya? Ni guru Salman memberikan tanda. Apakah tandanya? Fahuwa ya'kulul hadiyah. Nabi ini dia akan makan makanan yang diberikan atas nama hadiah. Wala ya'kulus sadaqah. Tapi Nabi ini tidak akan makanan yang diberikan sebagai sedekah. Dia hanya makan hadiah tapi tak terima sedekah. Wa baina katifaihi khatamun nubuwah. Antara dua belakangnya itu adanya tanda kenabian. Fa in istata'ta an talhaqa bitilkal bilad faf'al. Salman, kalau kamu mampu untuk pergi ke tempat itu, cari Nabi ini, maka lakukan. Kalau kamu mampu. Tahu apa yang berlaku. Dalam buku kita mungkin tak diperincikan apa yang berlaku sepanjang proses Salman mencari, tapi dalam hadis panjang diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Bayangkan Ibn Abbas dengar di sisi Salman, tekun dia mendengar cerita Salman yang telah tua tu. Sebab Salman ni umurnya dengan Nabi, dia lebih tua daripada Nabi SAW. Salman umurnya ketika belajar agama daripada guru-guru ini, kita boleh jangkakan mungkin umurnya 20-an. Guru terakhir Salman ni berpisah dengan Salman ketika umur Salman masih 20-an. Dan Salman cerita apa? Aku cari jalan macam mana untuk sampai ke Haramain, ke tanah haram, ke Madinah lah. Salman nak cari Nabi. Dan akhirnya Salman berjaya untuk naik satu kafilah ni. Malangnya Salman telah dianiaya dan diambil sebagai hamba tawanan. Dan Salman cerita, aku telah bertukar tangan kepada 13 orang tuan. Salman jadi hamba dan Salman bertukar tangan antara 13 orang tuan. Bayangkan, 13 orang majikan. Dan ini bukan majikan biasa macam kita pergi office kita dan balik ke rumah. Kita dibayar gaji, kita dilayan, ada compensation kita, ada salary. Tapi Salman bertukar tangan antara 13 orang tuan ini, 13 orang majikan, sebagai seorang hamba, hanya untuk bertemu dengan Nabi. Tak ada tujuan lain. Ini cerita Salman, cerita benar. Ini bukan cerita dalam movie, ini bukan cerita yang direka-reka. Ini cerita sebenar bagaimana manusia yang namanya Salman ini sanggup apa sahaja untuk bertemu dengan kebenaran. Kita boleh bayang, dia bertemu dengan Nabi SAW ketika Nabi tiba daripada Mekah. Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Pada umur Nabi berapa tahun? 53 tahun. Umur Nabi 53 tahun, Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan itulah saatnya Salman buat pertama kali bertemu dengan Nabi SAW. Umur Salman berapa? Kita boleh congak, paling kurang umur Salman adalah 55 tahun. Daripada awal remaja, umur belasan tahun, Umar larikan diri daripada rumah dia, berpindah daripada satu guru ke guru lain, sehinggalah umurnya 20-an.
dia larikan diri, dia pergi mencari Nabi kerana guru terakhirnya memberikan alamat tanda-tanda tadi. Dia cari Nabi sampai umur dia 55 tahun. Dia masih mencari dan setia mencari kebenaran. Ini satu kesetiaan yang saya rasa sangat malu untuk bandingkan diri kita dengan Salman Al-Farisi. Tidak ada cerita orang mencari hidayah termasuk cerita diri kita sendiri. Kita lagilah beruntung kerana lahir-lahir saja sudah menjadi seorang Muslim. Dah tak perlu dah cari hidayah. Hidayah itu sendiri adalah ibu dan ayah kita yang mengajar Quran di rumah, yang mengajarkan agama, hantar ke sekolah agama, daftar nama Islam, agama Muslim di Jabatan Pendaftaran Negara. Kita tidak melalui apa yang Salman lalui. Kita tak melalui apa yang Salman lalui. Dan ini kisah sebenar seorang sahabat, Salman Al-Farisi. Maka apa yang berlaku? Satu hari ketika dia melihat ada rombongan datang daripada Mekah, dan Salman tahu rombongan itu adalah rombongan Nabi, iaitu rombongan yang orang dakwa dia adalah Nabi. Ingat, Salman seorang yang sangat high standard dalam mencari kebenaran. Dia betul, dia excited, dia sangat gembira bila tahu ada Nabi datang daripada Mekah. Tapi dia tak boleh terburu-buru. Dia kena pastikan betul ke itu Nabi. Dia ingat lagi nasihat gurunya yang terakhir. Ini adalah cara nak kenal pasti sama ada itu Nabi ataupun tidak. Maka apa yang berlaku? Salman ni seorang hamba. Dia tak boleh cuti begitu saja, dan dia tak ada wang. Tanda-tanda yang gurunya tadi berikan sejak berapa tahun yang lepas? Sejak 30 tahun yang lepas, gurunya telah bekalkan tanda-tanda tadi. Dia kena buat. Tapi caranya macam mana? Dia kena ambil time off. Dia kena bercuti sekejap. Dan Salman pergi potong belah kayu pokok ke apa, dia jual kayu tu, dan dia dapat sedikit wang. Dia beli kurma, dan dia bawa kurma itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salman persembahkan kepada Nabi, ini adalah sedekah daripada aku. Salman sebut terang-terang, ini adalah sedekah daripada aku. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima sedekah daripada Salman, apa Nabi buat? Nabi panggil sahabat dan Nabi jamu sahabat, tapi Nabi tak sentuh sikit pun, Nabi tak jamah pun. Maka Salman sebut apa? Hadhil awwal, hadhil ula. Ini adalah petanda yang pertama dan Nabi telah penuhi. Sebab guru dia sebut tadi, seorang Nabi kalau diberi sedekah, dia tak makan. Nabi tak makan. Selesai syarat yang pertama. Maka Salman cari hari yang seterusnya. Dia tak boleh ambil sesuka hati cuti. Dia kena minta daripada tuan dia nak cuti. Maka dia pun bercuti. Sekali lagi dia cari kayu, dia potong-potong-potong, dia jual kayu itu, dapat duit, dia beli kurma. Maka dia bawa jumpa Nabi SAW, dan dia sebut, hadhihi hadiyah, ini adalah hadiah untuk kamu. Dan Nabi SAW bila terima hadiah itu, apa Nabi buat? Nabi jamah sedikit, dan Nabi tetap panggil sahabat yang lain untuk makan hadiah yang diberikan oleh Salman Al-Farisi. Dan Salman sebut apa? Hadhihi saniyah, ini adalah syarat kedua yang telah dipenuhi oleh Nabi SAW. Masya-Allah. Lihat bagaimana telitinya Salman. Syarat pertama dah selesai, syarat kedua selesai, ini yang ketiga yang guru diberi. Antara dua bahunya di belakang tu ada tanda kenabian. Ada macam-macam tafsiran tanda kenabian tu apa. Takut tuan-tuan bertanya pula, tanda kenabian tu apa? Ada yang kata dia adalah macam rambut di belakang kita pun tak tahu nak membayangkan sebenar-benarnya bagaimana. Tapi dalam hadis Syama'il sendiri menyatakan ada beberapa untai rambut sebagainya berwarna di belakang dada Nabi. Allah alam yang paling tepat bagaimana untuk gambarkan. Tapi yang penting ia adalah tanda yang sangat unik, yang sangat pelik, melambangkan dia adalah seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Salman, bagaimana seorang yang berumur 55 tahun nak mengintai apa yang ada di belakang seorang yang berumur 53 tahun? Ini sangat pelik. Tak ada siapa-siapa yang tiba-tiba jumpa cakap, cuba buka baju kejap, nak tengok belakang. Tak ada. Itu adalah satu perkara yang sangat pelik untuk dilakukan oleh sesiapa pun. Apatah lagi orang yang berumur 55 tahun. Kalau kita kata ni macam buang tebiat lah. Kenapa nak kena buka, londehkan baju, kan? Maka Salman fikirkan apa cara terbaik nak tengok belakang Nabi. Maka Salman pun
kebetulan kalau dalam riwayat itu mengatakan itu adalah hari pengebumian sahabat pertama yang wafat di Madinah, iaitu As'ad ibn Zurarah, sahabat pertama yang wafat di Madinah. Maka hari pengebumian itu Salman pun join sekali, bukan sebagai seorang Muslim pun, tapi dia nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia lihat pakaian Nabi itu dah mula londeh. Kita boleh bayangkan orang uruskan jenazah, dan Nabi pun sangat actively terlibat dalam proses tersebut. Maka pakaian Nabi itu macam londeh sedikit, dah nak nampak dah Salman tu intai, sehinggalah Nabi perasan Salman ada buat satu benda yang sangat pelik. Kenapa dia nak tengok sangat belakang aku? Maka Nabi londehkan pakaian Nabi sehingga nampak tanda kenabian di belakang, di antara dua bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Salman ketika dia berjaya akhirnya melihat apa yang berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang berlaku? Fankabatu alaihi uqabbiluhu wa abki. Aku telah melompat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku kucup dia, aku bertakbir dan aku menangis. Kita boleh bayangkan, Salman bukan mencari kebenaran satu hari, bukan mencari kebenaran seminggu, sebulan, setahun, tapi dia mencari kebenaran sejak dia kecil remaja sampailah dia tua. Dia mencari di mana terletaknya kebenaran, dan akhirnya dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh bayangkan betapa emosionalnya situasi tersebut. Sudahlah para sahabat sedang menangisi pemergian As'ad ibn Zurarah yang baru saja wafat dan dikebumikan ketika itu. Tiba-tiba ada satu cerita lain, seorang tua datang peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam, menangis dan cium Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah Nabi sebut apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma khabaruka? Apa cerita kamu? Kerana Nabi dan para sahabat semua orang tak tahu apa sebenarnya cerita Salman. Dan kita boleh bayangkan Salman menceritakan, faqasastu alaihi qissati. Salman ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara personal cerita hidup beliau. Fa'ujiba biha wa sarrahu an yasma'aha ashabuhu minni. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, Nabi layan orang. Nabi dengar cerita Salman daripada mula sampai ke akhir. Kita kuliah kita dah makan setengah jam dan nak cerita ni. Boleh bayangkan, Nabi dengar cerita Salman setengah jam. Dan bila Nabi dengar, Nabi jadi sangat gembira dengan cerita itu. Nabi sangat takjub, dan Nabi sangat senang hati mengajak, memanggil sahabat lain, mari sini ramai-ramai kita dengar cerita Salman. Masya Allah. Maka Salman sangat gembira dengan keadaan ini. Maka diceritakanlah perjalanan hidup beliau yang akhirnya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa agungnya cerita Salman mencari kebenaran. Tapi dia tidak berakhir di situ. Cerita Salman ni sebenarnya masih banyak, tapi buku kita, kalau tengok buku yang kita rujuk ini, memang kat situ je lah cerita yang dilampirkan dekat sini, kerana cerita itu pun dah cukup panjang. Apa yang berlaku selepas itu? Selepas kejadian itu, Nabi beritahu kepada Salman, Nabi nak bebaskan Salman, sebab Salman adalah hamba kepada tuan dia. Dia katakan tuan Salman adalah seorang Yahudi. Maka Nabi nak bebaskan Salman. Bila nak bebaskan seorang hamba, cagarannya besar lah. Wang tebusannya besar, bukan murah untuk membebaskan seorang hamba. Abu Bakar daripada kaya raya menjadi fakir miskin kerana wangnya banyak dihabiskan untuk membebaskan hamba. Maka wang untuk membayar hamba ni mahal. Nabi SAW telah mengajak semua muslimin. Nabi buat satu pengumuman, kita ada satu mission, kita nak bebaskan Salman. Maka Nabi tanya pada Salman, berapa harganya? Salman pun, dia pergilah tanya tuan dia, dan harganya sangat mahal. Dikatakan antaranya 30,000 dinar bersamaan, dan juga tuannya nak satu ladang besar yang boleh memuatkan 100 pohon tamar yang telah hidup, bukan baru tanam. Ini satu tuntutan yang sangat mengarut. Tentu sekali Tuan Salman tahu yang Nabi SAW sendiri sangat berharap untuk membebaskan Salman. Kerana cerita Salman yang sangat ajaib itu, maka tuannya mengambil kesempatan. Salman sampai ke sudah tak cerita pada Nabi. Dia tak nak beritahu Nabi SAW, kerana dia tak nak buat Nabi bersalah, dan para sahabat lain pun rasa bersalah. Yalah, ini akhlak para sahabat. Bila dia tahu ya, memang Nabi tanya,
Tapi kerana dia tahu ini, dia tak mau membebankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia rahsiakan daripada Nabi. Sehinggalah akhirnya Nabi tanya sekali lagi, Salman pun ceritalah harganya sekian-sekian. Nabi sebut tak mengapa, kita akan usaha. Dan bayangkan, semua sahabat terlibat. Ada yang wakafkan tanah, ada yang sedekah tanah, ada yang sedekahkan harta, ada yang sedekahkan 1 pokok, 2 pokok, 3 pokok. Dan ini semua memakan masa berapa lama? Hingga menyebabkan Salman Al-Farisi, perang pertama yang dia sertai dalam Islam adalah perang Khandaq. Itu perang pertama yang Salman sertai. Kenapa dia tak sertai perang Badar dan perang Uhud? Kerana dia masih jadi seorang hamba, tak cukup duit lagi nak bebaskan Salman. Sebab umat Islam wangnya masih belum ada lagi. Umat Islam akan betul-betul kaya nanti selepas perang Khaybar. Itu baru betul-betul kaya. Itu tahun ke-8, tahun ke-7, tahun 7, tahun ke-8 Hijrah, barulah umat Islam ada duit sedikit untuk buat apa-apalah, untuk majukan agama ni dengan hal yang material ni. Hanya selepas perang Khaybar baru umat Islam jadi kaya. Sebelum itu memang tak ada wang. Maka Salman pun hanya boleh dibebaskan pada tahun ke-4 ataupun tahun ke-5 Hijrah. 5 tahun ambil masa untuk kumpul segala kecukupan untuk membebaskan Salman. Masya-Allah. Akhirnya Salman dibebaskan. Kalaulah Salman boleh bersabar 53 tahun untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalah sangat tunggu 5 tahun untuk dibebaskan. Maka Salman akhirnya dibebaskan oleh Nabi dan para sahabat. Dan sebab itu popular Salman ini dalam perang Khandaq tadi. Apa yang popularnya Salman? Kan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan para sahabat, siapa yang ada idea bagaimana nak menghalang 10,000 orang tentera Ahzab yang bergabung antara musyrikin, antara Yahudi di Khaybar, antara Arab-Arab yang duduk di luar daripada tanah Hijaz, yang bersatu untuk memusnahkan Madinah. Siapa ada idea untuk menghalang mereka? Maka masing-masing pun memberikan cadangan. Tapi tentu sekali Salman yang telah terlepas 2 perang besar sebelum itu, Badar dan Uhud. Dan Salman juga seorang yang berpengalaman luas, berasal daripada Parsi, yang biasa dan melihat dan mengetahui cara-cara orang Parsi berperang. Maka Salman mencadangkan, apa kata kita gali parit? Kita gali parit yang luas, yang dalam, maka dia akan jadi benteng semula jadi, yang tidak membenarkan mana-mana orang pihak musuh untuk menyeberang masuk ke dalam kota Madinah. Di belah utara, di kanan dan kiri Madinah ada banjaran besar. Di selatan Madinah ada kebun-kebun. Hanya di utara saja pintu masuk. Maka Salman cadang bina di situ. Kalau tuan-tuan pergi ke Makkah dan Madinah pada hari ini, dah tak ada dah, jangan cari. Dah tak ada dah. Itu antara perkara yang sedih sebagai seorang yang minat dan mengkaji sirah. Saya rasa itu antara benda yang sangat mengecewakan, menyedihkan juga, kerana terlalu banyak kesan-kesan sejarah di Mekah dan Madinah itu yang telah dirobohkan, dimusnahkan atas sebab-sebab yang baik ataupun ada juga sebab yang tak baik. Tapi kedua-duanya menyedihkan untuk seorang pengkaji sejarah, kerana kesan sejarah yang telah hilang dan lenyap. Dan tak payah carilah, memang tak jumpa pun. Lokasinya mungkin boleh jumpa, tetapi mana longkang besar tu? Dah tak ada. Kerana dalam sirah menggambarkan dalam longkang itu saja, dalam Khandaq itu saja adalah 10 kaki paling kurang, 10 kaki dalam, dan berkilo-kilometer panjangnya, sehingga menutup seluruh pintu masuk yang luas untuk masuk ke Madinah itu. Dan korban dalam perang ini hanya 1-2 saja, tak ramai, kerana tak berlaku perang yang sebenar pun. Menandakan perancangan, plan Salman untuk mempertahankan kota Madinah melalui penggalian parit itu memang betul-betul berjaya lah. Dan akhirnya berjaya untuk menyelamatkan pasukan muslimin. Perang pertama Salman, akhirnya Salman berjaya memberikan khidmat yang paling besar sekali untuk umat ini, walaupun telah berusia yang sangat lanjut. Sekarang dah 8.21, 8.22 kan azan. Saya rasa kita akan azan dulu. Nanti selepas azan, saya ingat ada 2-3 cerita lagi saya tutup. Sebab timbul juga soalan kan, di mana penghujung hayat Salman ni, di mana? Dan itu adalah antara cerita yang paling menarik tentang Salman yang akan kita tutup insya-Allah selepas azan nanti insya-Allah. Silakan untuk azan dulu
Baik, penutup kisah Salman, minta izin sedikit 5 minit begitu. Salman kita dah sebut dia berasal daripada Parsi. Dan di manakah hujung hayat Salman? Kerana hidup beliau itu banyak bermusafir ke sana sini, daripada Parsi ke Mesir, ke Iraq, ke Turki, ke Syam, dan umur 53 tahun bertemu dengan Nabi SAW di Madinah. Okay. Jadi sempat bersama dengan Nabi SAW 10 tahun sebelum Nabi wafat. Bahkan Salman lebih tua daripada Nabi SAW. Sempat sehingga zaman Abu Bakar As-Siddiq, sempat bersama pada zaman Umar Al-Khattab. Dan yang paling menariknya adalah zaman Umar Al-Khattab, ketika Umar dipertanggungjawabkan untuk menyelesaikan tugas yang telah dimulakan oleh Abu Bakar As-Siddiq pada zamannya, iaitu membuka kota-kota yang telah Nabi berikan khabar busyra akan pembukaannya, iaitu Parsi, Rum, Baitul Maqdis, Yaman. Dan Umar telah melangsaikan baki kerja Abu Bakar As-Siddiq dalam satu perang terakhir, Qadisiyah, pembukaan Parsi. Siapa yang berada di front line, siapakah frontliner perang Qadisiyah? Dia adalah Salman Al-Farisi. Kerana perang itu adalah perang nak buka Parsi, maka orang yang paling tahu sekali tentang selok-belok kota Parsi, tentang budaya orang Parsi, apakah kelemahannya, apakah kekurangannya, Salman. Dia orang yang paling pakar sekali. Maka Umar Al-Khattab tidak susah untuk memilih siapa yang ada tak di depan sekali, melainkan Salman. Maka Salman diposisikan di depan barisan, dan Salman akhirnya terlibat dalam gerombolan sama yang telah membuka semula ataupun membuka kota Parsi. Dan dalam peristiwa itulah Umar Al-Khattab, kalau kita ingat cerita Suraqah ibn Malik yang Nabi janji, ketika dia kejar Nabi janji pada dia, kamu akan dapat mahkota Parsi. Inilah peristiwanya yang Umar cakap, Umar panggil, mana Suraqah bin Malik, untuk Umar berikan kepada dia mahkota Parsi. Dan akhirnya Salman Al-Farisi dilantik menjadi orang kanan kepada governor umat Islam di Parsi, iaitu Ammar ibn Yasir. Umar nanti Ammar ibn Yasir sebagai governor, Salman Al-Farisi orang kanan dia. Ammar ibn Yasir ni adalah keluarga Sumayyah, anak kepada Yasir yang telah dibunuh kejam oleh keluarga Banu Makhzum itu. Ammar jadi governor, Salman jadi orang kanan, dan Salman akhirnya mati dan meninggal dunia di tanah Parsi, tanah sama tanah kelahiran dia. Berasal daripada Parsi sebagai seorang yang tidak tahu apa itu kebenaran dan tercari-cari, kembali ke Parsi membawa obor hidayah, membawa kebenaran yang telah dia nikmati bersama dengan Nabi SAW, dan telah menjadikan kota Parsi kota umat Islam. Dan betapa ramai ulama Islam yang lahir dalam kota tersebut. Kebanyakan ulama-ulama Islam yang muncul di zaman pertengahan itu
pada zaman Abbasiyah, pada zaman awal Uthmaniyah itu banyak munculnya daripada wilayah tersebut. Jangan kita pandang rendah kesan dan juga usaha Salman Al-Farisi, seorang yang sangat biasa dari segi pandangan pertamanya nampak sebagai mana orang tua yang lain, seorang tua tak tahu apa yang dia boleh berikan, tapi rupanya kisah hidup beliau sangat besar dan sumbangan beliau lah yang telah menyebabkan ramai orang dapat menikmati hidayah dalam kota Parsi. Allah alam, saya rasa cukup di situ. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Mudah-mudahan cerita ini tidak menjadi cerita yang sekadar liburan ataupun mungkin sekadar nak bersantai-santai mengutip maklumat. Kita nak betul-betul dia membentuk cara kita berfikir, cara kita membina diri kita, mentarbiah keluarga kita. Kerana itulah fungsi kisah-kisah ini datang kepada kita. Dia bukan kisah yang sia-sia. Allah alam, aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.